Pengaruh Hindu-Buddha dalam pembentukan sistem pemerintahan negara-negara di Asia Tenggara hingga abad ke-19 juga dapat dilihat melalui konsep Deva Raja. Konsep Deva Raja memperlihatkan status raja sebagai jelmaan dewa, berketurunan dewa atau kedua-duanya sekali. Menurut konteks sejarah negara-negara Asia Tenggara, Deva Raja merujuk kepada Dewa Siva yang menetap di puncak Gunung Mahendra. Status raja dalam sistem pemerintahan juga dapat dilihat melalui konsep Cakravartin di mana raja ditekankan sebagai Cakravartin atau Raja Sejagat yang didakwa sebagai pemerintah terulung di dunia dan memiliki kuasa mutlak. Konsep ini memerlukan raja mencapai nilai moral yang tinggi sepanjang tempoh pemerintahan agar nilai-nilai terpuji dalam diri rakyatnya dapat disemai. Seterusnya, konsep Bodhisattva juga dapat dikaitkan dengan konsep Cakravartin. Dalam konsep ini, pemerintah harus mempunyai kepribadian yang baik selama mentadbir sesebuah negara agar dapat melahirkan rasa hormat dalam kalangan rakyat terhadap raja. Sebagai bukti, melalui konsep Bodhisattva Raja Kampuchea seperti Ang Duang dalam pemerintahannya dalam lingkungan tahun 1848 hingga 1860 dianggap sebagai suci dan dihormati rakyat tempatan. Akhir sekali, peranan golongan Sangha dalam mengawal kuasa raja berdasarkan teladan yang dipelajari. Golongan Sangha merupakan individu yang telah mempelajari Dhamma atau ajaran Buddha. Ilmu keagamaan amat diterapkan dalam negara-negara di Asia Tenggara sehingga telah mewajibkan lelaki terutamanya golongan diraja tinggal di biara agar dapat mendalami hal keagamaan. Dalam demikian, jelaslah bahawa pembentukan sistem pemerintahan negara-negara di Asia Tenggara yang menggunakan konsep Deva Raja ini bukan sahaja melambangkan status tinggi seseorang raja itu, tetapi menekankan juga aspek kepribadian seseorang raja harus terpuji di samping menerima nasihat daripada golongan Sangha, baik urusan agama maupun Selain itu, pengaruh Hindu-Buddha dalam pembentukan sistem pemerintahan negara-negara di Asia Tenggara hingga abad ke-19 juga dapat dilihat melalui pegangan angka 33. Pegangan angka 33 merupakan satu kepercayaan dalam agama Hindu-Buddha di mana ia merupakan 33 dewa yang mendiami syurga di puncak Gunung Meru. Dewa-dewa tersebut mempunyai pembahagian tugas masing-masing. Hal ini telah mempengaruhi pentadbiran kerajaan di Asia Tenggara yang mempunyai pengaruh agama Hindu-Buddha apabila kerajaan-kerajaan tersebut telah dibahagikan kepada 32 wilayah. Setiap wilayah ditadbir oleh seorang pembesar dan raja di mana raja merupakan kuasa tertinggi bagi setiap pentadbiran wilayah tersebut. Jumlah raja dan pembesar-pembesar mewakili angka 33 dewa yang mendiami puncak Gunung Meru. Contohnya, kerajaan Mon di Burma dibahagikan kepada 3 wilayah dan setiap wilayah tersebut mempunyai 32 pekan yang mana satu lagi pekan merupakan pekan utama di ibu kota wilayah yang mana jumlah pekan menyamai dengan skema 33 dewa. Skema ini juga turut dibayangkan dalam amalan diraja di mana raja utama yang diiringi oleh 32 orang putera raja menjadikan selari dengan konsep 33 dewa tersebut. Selain itu, ia juga dapat dilihat dengan pengambilan 33 permaisuri daripada 33 keturunan yang berlainan, pemilikan 33 ekor gajah putih. Prinsip gandaan 4 yang disabkan lagi kepada 8, 16 dan 32 yang mewakili 4 arah utama mata angin dalam fahaman kosmologi India juga diterapkan dalam sistem berkerajaan. Prinsip ini dijelmakan dalam susun atur ibu kota dan juga dalam hierarki pemerintahan. Contohnya, raja sering mempunyai 4 orang permaisuri utama dan 4 permaisuri rendah dan melantik 4 orang menteri utama diikuti hierarki lapisan bawah yang disabkan kepada pembesar-pembesar iaitu 8, 16 dan 32. Sebagai contoh, prinsip ini dijelmakan dalam 4 ketua menteri dalam kerajaan Burma dan Siam.
Pemerintahan tradisional juga turut mendapat penglibatan daripada institusi Sangha. Berikutan kenyataan ini, kerajaan memerlukan sokongan daripada Sangha untuk menjalankan pemerintahannya. Hal ini berlaku dalam sistem pemerintahan kerajaan Siam di mana raja perlu mendapatkan restu dan kepercayaan daripada Sangha demi memerintah. Akhir sekali, pengaruh Hindu-Buddha dalam pembentukan sistem pemerintahan negara-negara di Asia Tenggara hingga abad ke-19 juga dapat dilihat melalui konsep mandala. Mandala merupakan wilayah-wilayah yang berada di bawah penguasaan seseorang raja. Konsep mandala ini lebih dikenali sebagai bulatan raja-raja yang berpaksikan kepada bulatan, di mana wilayah-wilayah yang berada di bawah penguasaan seseorang raja ini merupakan simbolik kepada kekuasaan raja. Bulatan ini biasanya terbahagi kepada 3. Terdapat ibu kota pada pusat bulatan dan di tengah-tengahnya mempunyai istana raja. Kawasan ibu kota yang dikelilingi oleh wilayah diraja dikuasai secara terus oleh raja atau pemerintah. Di bulatan yang kedua pula, terdapat kota yang bertembok yang diperintah dan dijaga oleh anak-anak raja atau keturunan mereka. Di bulatan yang ketiga pula, terdapat negeri-negeri yang bebas. Namun begitu, jika negeri-negeri ini ditakluki oleh mana-mana pihak, negeri tersebut perlu membayar ufti. Konsep mandala ini telah digunakan di beberapa buah negara seperti Siam, Burma dan Laos. Dapat dijelaskan bahawa kerajaan-kerajaan yang menggunakan konsep mandala ini sebenarnya tidak mempunyai birokrasi yang kukuh, terutamanya untuk menguruskan hal-hal yang berkaitan wilayah. Oleh itu, pengaruh Hindu-Buddha dalam membentuk sistem pemerintahan negara-negara di Asia Tenggara ini jelas sekali dapat dilihat melalui pengamalan konsep mandala yang telah membahagikan penguasaan kepada 2 peringkat, iaitu pusat dan Tuntasnya, dapat disimpulkan bahawa pengaruh Hindu-Buddha yang dibawa masuk ke Asia Tenggara pada abad yang terdahulu ini sememangnya meninggalkan kesan yang sangat mendalam, terutama dari aspek sistem berpolitik kerajaan. Pengaruh yang dibawa ini telah mencorak hampir keseluruhan kawasan di Asia Tenggara dengan menggunakan pengaruh politik yang diamalkan dari kerajaan India. Keadaan ini juga sebenarnya dilihat bertitik tolak daripada agama Hindu-Buddha yang akhirnya menjadi satu ideologi moral dan politik yang mendukung pemimpin negara yang lahir di Asia Tenggara untuk mencontohi sistem pemerintahan dari India. Dengan itu, tidak heranlah penduduk di Asia Tenggara telah dipengaruhi dan menerima pengaruh Hindu-Buddha yang dibawa masuk ke Asia Tenggara dalam kehidupan seharian mereka, terutama bagi golongan raja dan pemerintah yang sememangnya menggunakan pengaruh ini untuk menguatkan lagi kuasa-kuasa mereka dalam mengungguli sistem pemerintahan kerajaan masing-masing.